Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami mendapat tajuk bagi subjek mikrobiologi ialah enterobiasis. Kumpulan kami terdiri daripada 6 ahli kumpulan iaitu Masyidah binti Muhammad Zain, Nurul Izzah Atirah binti Muhammad Shah, Asma binti Abu Bakar, Azizul Izzati binti Fauzan, Nur Fatin Najwa binti Zulkifli dan Muhammad Hafizul Akmal bin Syafi. Objektif pembelajaran yang kita perolehi daripada tajuk enterobiasis ialah mendefinisikan enterobiasis, menyenaraikan etiologi enterobiasis, menghuraikan epidemiologi, menerangkan berkaitan dengan faktor risiko enterobiasis, menyenaraikan tanda dan gejala enterobiasis, menyatakan kaedah-kaedah diagnostik, menyatakan rawatan dan perubatan, menerangkan komplikasi enterobiasis dan menyatakan pencegahan enterobiasis. Enterobiasis atau jangkitan cacing kremi adalah jangkitan parasit yang biasa berjangkit yang ditemui terutamanya pada kanak-kanak. Gangguan ini disebarkan dengan menelan atau menyedut telur kecil cacing kremi. Enterobiasis jarang menyebabkan sebarang masalah fizikal yang serius kecuali simptom utama iaitu gatal-gatal rektum yang teruk. Cacing kremi adalah cacing kecil, tipis dan berwarna putih yang dapat hidup dan berkembang biak di usus besar dan rektum manusia. Seterusnya, etiologi enterobiasis. Manusia dijangkiti cacing kremi kerana termakan atau terhidu larva cacing kremi secara tidak sengaja. Selepas larva masuk ke dalam badan mereka akan menetap di dalam usus sehingga menetas dan membesar. Pinworms betina dewasa akan bergerak ke usus besar dan meninggalkan badan melalui dubur pada waktu malam. Cacing pinworm betina ini akan bertelur di lipatan kulit sekitar dubur dan kemudian kembali ke usus besar. Inilah yang sering menyebabkan kegatalan dan keresahan pada dubur. Dubur menjadi jengkil akibat pesakit menggaru dubur terlalu banyak untuk menghilangkan rasa gatal. Sekiranya pesakit menggaru kawasan yang dijangkiti, larva pinworm akan bergerak ke jari dan boleh bertahan di tangan selama beberapa jam. Ini menyebabkan lawan merebak melalui sentuhan tangan permukaan objek lain dan boleh bertahan sehingga 3 minggu. Jika tidak dirawat segera, larva cacing kremi yang telah menetas dalam dubur boleh menjangkiti semula usus di mana ia berasal. Jangkitan cacing kremi bukan disebabkan oleh haiwan peliharaan seperti anjing dan kucing kerana manusia adalah satu-satunya perumah cacing kremi. Seterusnya, epidemiologi intrabiasis, iaitu kekerapan jangkitan lelaki kepada wanita adalah 2 hingga 1. Walau bagaimanapun, dominasi jangkitan wanita dilihat pada mereka yang berumur antara 5 dan 14 tahun. Ia paling biasa memberi kesan kepada kanak-kanak yang berumur kurang daripada 18 tahun. Ia juga biasa dilihat pada orang dewasa yang menjaga kanak-kanak dan kanak-kanak yang diinstitusikan. Data Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit menunjukkan bahawa terdapat kira-kira 40 juta orang yang dianggarkan telah dijangkiti di Amerika Syarikat. Penularan boleh berlaku melalui sentuhan dengan pakaian, peralatan, tempat tidur, produk penjagaan diri dan perabot yang tercemar. Facial oral adalah cara penghantaran yang paling biasa. Jarang sekali penghantaran boleh berlaku melalui mod penyedutan apabila telur disedut dan kemudian ditelan. Faktor risiko enterobiasis ialah yang pertama, kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, terutamanya kanak-kanak usia sekolah. Yang kedua, penjaga pesakit enterobiasis. Yang ketiga, anak ibu bapa yang berpendidikan rendah. Yang keempat, tidak mempunyai tabiat mencuci tangan sebelum makan. Dan yang terakhir ialah kanak-kanak yang mempunyai tabiat menggigit sesuatu. Tanda dan gejala bagi enterobiasis ialah yang pertama, sering merasa gatal di sekitar anus, gelisah ketika tidur kerana tidak selesa akibat anus gatal. Yang ketiga, ruam, sakit atau kerengsaan kulit muncul di sekitar anus. Yang keempat, terdapat cacing kremi di sekitar anus. Yang kelima, ada cacing kremi dalam feses. Yang keenam, nafsu makan menurun. Dan yang terakhir adalah berat badan berkurang atau sukar naik. Seterusnya, kaedah
kaedah diagnostik. Penyakit enterobiosis boleh didiagnosis dengan memeriksa sisa najis di makmal. Jika pemeriksaan mendapati larva cacing atau cacing, maka pesakit positif enterobiosis. Selain itu, ujian pita juga boleh dilakukan untuk mendiagnosis enterobiosis. Ujian pita dilakukan dengan menggunakan plaster atau pita khas pada kulit sekitar dubur. Jika terdapat larva atau cacing pada kulit sekitar dubur, ia akan melekat pada pita. Kemudian, pita itu dibawa kepada doktor yang berada di makmal untuk diperiksa di bawah mikroskop supaya anda boleh melihat jika terdapat telur cacing kremi. Rawatan enterobiosis. Pinworms dirawat dengan oral ubat antiparasi yang membunuh cacing. Anda perlu mengambil 1 dos dengan segera dan 1 dos lagi 2 minggu kemudian untuk memastikan semua cacing hilang. Untuk mengurangkan risiko jangkitan semula, pakar pediatrik mengesyorkan agar ahli keluarga dan penjaga kanak-kanak yang dijangkiti dirawat juga. Ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat cacing kremi ialah parenteral pomoid, mebendazole, albendazole. Parenteral pomoid adalah ubat yang paling biasa digunakan untuk merawat cacing kremi. Kasih enterobiosis. Jangkitan cacing kremi biasa tidak menyebabkan masalah yang serius. Dalam keadaan yang jarang berlaku, berat serangan boleh menyebabkan jangkitan pada alat kelamin wanita. Parasit boleh bergerak dari kawasan dubur ke atas faraj, ke rahim, tiub falopio dan sekitar organ pelvis. Ini boleh menyebabkan masalah seperti keradangan faraj, vaginitis dan keradangan lapisan dalam rahim, endometritis. Walaupun jarang berlaku, komplikasi lain jangkitan cacing kremi mungkin termasuk jangkitan saluran kencing, pengurangan berat dan yang terakhir jangkitan bahagian perut, iaitu rongga peritoneal. Pencegahan. Yang pertama, bersihkan secara rutin permukaan yang tercemar seperti mainan, lantai, paip, tilam dan tempat duduk tandas. Yang kedua, basuh tangan dengan sabun dan air suam selepas membuang air besar, menukar lamping dan sebelum makan. Yang ketiga, menjaga kuku tetap pendek dan bersih. Seterusnya, jangan menggigit kuku atau menggaru kawasan dubur. Selain itu, mandi pada waktu pagi untuk membuang jentik-jentik pinworm yang mungkin muncul pada waktu malam. Yang keenam, basuh pakaian, tuala dan cadar menggunakan air panas. Ketujuh, tukar seluar dengan setiap hari.